اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurif Kabir Razani, nombor metrik 058644. Sebelum kita pergi kepada tajuk-tajuk seterusnya, saya akan terangkan terlebih dahulu pengenalan tajuk, hukum dan bahagian-bahagiannya. Usul fiqh merupakan satu manhaj ilmiah untuk mengistinbat hukum syarak. Ia merupakan panduan untuk memahami serta mentafsirkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, merumuskan hukum, hakam dan mendabitkan pemikiran maupun ijtihad. Pentafsiran yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan hukum syarak, dan hukum hakam yang dimaksudkan hanyalah hukum hakam amali dan bukan hukum hakam akidah. Perkataan amali bermaksud semua perbuatan termasuk perbuatan hati. Di samping itu juga, manhaj bukanlah teknik atau sistem kajian ilmiah, sebaliknya. Ia adalah jalan al-tariqah yang akan memandu seseorang pengkaji menemui kebenaran, sama ada dalam bentuk berita yang hendak dipastikan kesahihannya itu, perkhabaran melalui periwayatan yang sampai kepada asal, atau isu yang hendak dipastikan kebenaran atau kepalsuan buktinya. Konsep hukum yang ditentangkan dalam tugas ini akan mengambil kira pandang kedua-dua ahli yang baik dalam kalangan ulama fiqh maupun dalam kalangan ulama usul fiqh. Seterusnya, untuk memahami pengertian hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu kata hukum. Kemudian, pengertian hukum itu disandarkan kata Islam. Ada kesulitan dalam memberikan definisi kepada kata hukum kerana setiap definisi akan menemukan titik lemah. Kerana itu, untuk memudahkan memahami pengertian hukum, berikut ini akan diketengahkan definisi hukum secara sederhana. Definisi ini tentunya masih mengandungi kelemahan, namun dapat memberikan pengertian yang mudah difahami. Demikian ini salah satu cara untuk memahami pengertian al-hakim, mahkum fiqh, mahkum alai dengan lebih baik agar tidak ada kekeliruan yang berlaku. Contoh-contoh nas-nas hukum taklifi. Yang pertama, firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah Kaabah, iaitu sesiapa yang mampu dan kuasa untuk sampai kepadanya. Bahagian hukum taklifi bagi ayat ini ialah wajib, iaitu sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya secara harus. Berdasarkan ayat ini, dapat kita jelaskan bahawa sudah menjadi kewajiban kepada seorang Muslim untuk mengerjakan ibadat haji sekiranya mampu sahaja. Seterusnya, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya, apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga solat 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan hukum makruh, iaitu sesuatu perbuatan yang dituntut oleh syarak kepada orang Muslim menjauhkan diri dari melakukan perbuatan itu sebagai tuntutan yang tidak mesti ditinggalkan. Oleh itu, makruh hukumnya bagi seseorang yang memasuki masjid dan terus duduk tanpa melakukan solat 2 rakaat. Firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh diri seorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, iaitu alasan yang ditetapkan oleh syarak. Ayat ini menunjukkan tentang hukum haram. Haram ialah sesuatu yang dituntut oleh Allah untuk meninggalkannya dengan keharusan. Oleh itu, sesiapa yang meninggalkannya akan memperolehi pahala, dan yang melakukannya akan mendapat dosa. Dapat diterangkan dalam ayat ini bahawa seseorang itu akan mendapat dosa sekiranya membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah tanpa tujuan tertentu. Telah dinyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Ayat di atas menunjukkan tentang hukum sunat atau mandub, iaitu satu tuntutan kepada setiap Muslim untuk melakukannya, iaitu sesuatu yang dapat diperoleh darinya ganjaran sekiranya dilakukan, tetapi tidak berdosa sekiranya ditinggalkan. Oleh itu, sunat kepada pemiutang untuk mencatat jumlah hutang dan masa yang penghutang itu perlu bayar sekiranya pemiutang itu meletakkan syarat untuk penghutang membayar hutang tersebut dalam satu tempoh tertentu. Daripada potongan ayat surah Al-Ma'idah ayat kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhillu lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum. Maksudnya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Ayat ini menunjukkan tentang hukum makruh, ialah sesuatu yang diberi pilihan oleh syarak kepada seorang mukallaf supaya membuat pilihan sama ada melakukannya atau meninggalkannya. Asal sesuatu adalah harus, iaitu mubah, selama tidak ada larangan atau pengharamannya. Hukumnya ialah tidak ada pahala dan tidak ada hukuman, iaitu seksa ke atas orang yang melakukannya atau meninggalkannya, kecuali di dalam kes jika meninggalkannya akan menyebabkan kebinasaan. Jika di dalam keadaan demikian, wajib dimakan dan haram ditinggalkan makanan untuk menjaga nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Amalin Syafiqah binti Aziz. Nombor matrik 05985. Saya akan menerangkan 5 hukum taklifi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 18. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat di atas menunjukkan puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib dilakukan bagi umat Islam. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman bahawa orang yang beriman wajib berpuasa. Segala perintah Allah, khitab Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu perkara dengan tuntutan yang pasti. Bagi yang tidak melakukannya, dicela dan diberikan hukuman, sedangkan yang melakukannya dipuji dan mendapat pahala. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 151. Maksudnya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, iaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. La tusyriku, la taqtulu, la taqrabu merupakan ayat nafi yang menggunakan la an-nafiyah. Ayat di atas menunjukkan tahrim, iaitu haram, iaitu khitab Allah yang menyuruh untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan secara pasti. Dengan begitu, yang meninggalkannya mendapat pahala dan yang melakukannya berdosa serta dianggap ingkar akan perintah Allah. Oleh itu, hukum haram dan dituntut meninggalkan dengan tuntutan secara jazam. Hukum taklifi yang ke-8, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'idah ayat 101. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Ayat di atas menunjukkan hukum makruh, iaitu khitab Allah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu perbuatan itu lebih baik, atau apa juga yang dituntut Allah dari mukallaf untuk meninggalkannya, bukan dalam bentuk keharusan. Hukum makruh adalah berlaku yang tidak berdosa meskipun dicela, sementara yang meninggalkannya dipuji dan mendapat pahala jika kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9 ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Maksudnya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Ayat di atas menunjukkan mubah, iaitu harus, iaitu sesuatu yang diberi pilihan oleh syarak kepada seseorang mukallaf supaya membuat pilihan sama ada melakukannya atau meninggalkannya. Sebagai contohnya, makan dan minum. Asal sesuatu adalah harus, iaitu mubah, selama tidak ada larangan atau pengharamannya. Hukumnya ialah tidak ada pahala dan tidak ada hukuman seksa ke atas orang yang melakukannya atau meninggalkannya, kecuali di dalam kes jika meninggalkannya akan menyebabkan kebinasaan. Hukum taklif yang ke-10 ialah sabda Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, iaitu daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat di atas menunjukkan nadbun, iaitu sunat, iaitu sesuatu tuntutan daripada seorang mukallaf supaya melakukannya. Tetapi tuntutan itu boleh dikatakan juga sesuatu yang tidaklah mesti atau sesuatu yang diberikan pujian kepada pelakunya. Hukum solat berjemaah adalah sunat muakkad dan sangat dituntut dalam Islam. Assalamualaikum. Nama saya Anis Afika binti Azhar. Nombor metrik 057955. Saya dari Diploma Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat 5 nas hukum wada'i, iaitu sebab, syarat, mani', batal dan sah. Seterusnya, saya akan menerangkan satu persatu mengenai 5 nas hukum wada'i tersebut. Yang pertama, sebab. Sebab dan hukum adalah dua perkara yang berkaitan. Jika sebab itu ada, maka hukum pun ada. Jika sebab tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Contohnya, masuk waktu sembahyang merupakan sebab wajib mendirikan sembahyang. Ini bermakna sembahyang itu wajib ditunaikan jika sudah masuk waktunya. Yang kedua ialah syarat. Sebab dan hukum adalah dua perkara yang berkaitan dari segi ketiadaan. Tetapi ketika syarat wujud, kemungkinan hukum wujud atau tidak. Contohnya, wuduk merupakan syarat bagi sahnya sembahyang. Ini bermakna, jika wuduk itu ada, sembahyang itu sah jika syarat-syarat lain ada. Sembahyang juga menjadi tidak sah jika sebahagian syarat lain tidak ada. Seterusnya, yang ketiga ialah mani'. Mani' ialah sesuatu perkara yang menegah seseorang melakukan sesuatu perbuatan, dan jika sekiranya perkara yang menegahkan itu ada, maka tidaklah boleh dilakukan sesuatu perbuatan itu, atau dengan lebih ringkas wujudnya sesuatu menyebabkan ketiadaan hukum. Contohnya, perempuan yang kedatangan haid atau nifas menegahkannya sah solat disebabkan adanya haid dan nifas tersebut. Seterusnya, yang keempat ialah sah. Sah ialah sesuatu perbuatan yang cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya mengikut perhitungan atau ketetapan syarak, sama ada di dalam aspek peribadatan atau akad munakahat dan muamalat. Sah ibadat menurut ahli fiqh ialah berlakunya ibadah itu dengan cara menggugurkan tuntutan syarak yang tidak perlu diqadakan. Contoh yang pertama, mengerjakan salat dengan berwuduk berserta dengan aturan-aturannya yang tertentu dan dikerjakan di dalam waktunya akan menggugurkan tuntutan qada. Contoh yang kedua, akad jual beli. Jika syarat-syaratnya sempurna, maka dihukumkan sah jual beli serta wujud kesannya, seperti halal dimiliki barang jualan dan harga. Dan yang terakhir ialah batal. Sesuatu perbuatan yang merupakan ibadat atau akad yang tidak lulus dari segi hukum syarak, atau sesuatu perbuatan yang tidak cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya mengikut perhitungan atau ketetapan syarak, sama ada di dalam peribadatan atau akad munakahat dan muamalat. Contohnya, sembahyang. Jika tidak cukup syarat-syaratnya seperti tidak sempurna wuduk atau terkentut, maka dihukumkan batal dan segala kesannya tidak tercapai. Seterusnya, kita pergi kepada rumusan Al-Hakim. Pengertian Al-Hakim bermaksud orang yang memutuskan undang-undang. Dalam fiqh, istilah hakim bertepatan dengan qadi. Namun dalam istilah usul fiqh, kata hakim bermaksud penentu dan pembuat syarak pada hakikatnya. Siapa penentu hakiki hukum syarak? Ulama usul sepakat bahawa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syar'i ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seterusnya, mempunyai 3 golongan berpendapat hukum Allah itu dapat diketahui. Golongan yang pertama adalah golongan Mu'tazilah, golongan yang kedua golongan Maturidiyah, golongan yang ketiga golongan Asy'ariyah. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa pembuatan dapat dibagi kepada 2 kategori. Yang pertama, perbuatan yang sifat baik atau buruknya berdasarkan sifat-sifat penting hasan zati dan qabih zati. Kekuatan akal yang sihat secara independen mampu mengetahuinya. Fungsi wahyu untuk memberitahukan suatu perbuatan adalah baik atau buruk digubal dalam bentuk perintah dan larangan. Golongan yang kedua adalah golongan Maturidiyah, memberi sesuatu perbuatan itu kepada hasan zati atau qabih zati, dan sesuatu yang ada di antara keduanya ini bergantung pada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutnya, akal semata tidak dapat dijadikan landasan atau panduan hukum. Setiap hukum harus rujuk kepada wahyu. Golongan yang ketiga adalah golongan Asy'ariyah, berpendapat tidak ada bersifat baik dan buruk menurut perintahnya. Baik dan buruk bagi sesuatu adalah sifat yang datang kemudian, bukan bersifat penting. Yang membuat sesuatu baik atau buruk adalah perintah atau larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Akal tidak mempunyai kewibawaan menetapkannya. Syukran jazilan. Seterusnya, rumusan mahkum fih. Al-mahkum fih atau al-mahkum bih merupakan konsep ketiga selepas hukum dan al-hakim. Ia dapat didefinisikan sebagai perkara yang ingin disampaikan menerusi khitab atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para mukallaf. Berdasarkan definisi ini, al-mahkum fih boleh dianggap sebagai subjek hukum yang akan disabitkan dengan sesuatu hukum, sama ada ia dinyatakan dalam bentuk iqtidai, taghyir dan wad'i. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dirikanlah solat mengandungi arahan untuk menunaikan solat fardu, yang mana ia merupakan al-mahkum fih yang disabitkan dengan hukum wajib. Dari perspektif hukum taklifi, al-mahkum fih hanya merujuk kepada perbuatan yang mampu dilakukan oleh mukallaf, seperti menunaikan solat atau melansaikan bayaran zakat daripada hartanya. Namun demikian, perbincangan al-mahkum fih dari perspektif hukum wad'i tidak hanya merujuk kepada perbuatan mukallaf semata-mata. Bahkan, ia turut merangkumi faktor-faktor luaran yang mempengaruhi perbuatan mukallaf, sama ada ianya dalam bentuk sebab, syarat maupun mani'. Sebagai contoh, kemunculan anak bulan Ramadan merupakan al-mahkum fih yang mana ia menjadi sebab yang mewajibkan seseorang mukallaf menunaikan ibadat puasa. Rumusan mahkum alaih. Mukallaf dikenali dengan mahkum alaih kerana dialah yang ditaklifkan dalam hukum syarak. Syarat-syarat sah taklif. Yang pertama, mukallaf mampu memahami dalil taklif dengan sendiri atau melalui perantaraan orang lain. Oleh itu, yang gila, kanak-kanak, tidur dan yang lupa tidak ditaklifkan. Yang kedua, mukallaf hendaklah mempunyai keahlian, iaitu kelayakan untuk dibebani dan kelayakan membuat pilihan melaksanakan apa yang ditaklifkan. Oleh itu, yang orang yang dipaksa kufur tidak berdosa. Bahagian ahliyah al-wujub, iaitu kelayakan manusia untuk menerima hak-hak atau tanggungjawab atau kewajipan. Keahlian wajib naqisah, iaitu kelayakan untuk terima hak-hak sahaja tanpa sebarang kewajipan ke atasnya dengan syarat lahirnya hidup. Contohnya, anak yang berada dalam perut ibu berhak menerima hak-hak tidak memerlukan qabul seperti wasiat dan pusaka. Keahlian wajib wa kamaliyah ialah kelayakan menerima hak-hak dan memikul kewajipan. Keahlian ini bermula dari saat seseorang manusia dilahirkan hinggalah memayyiz seperti wali wajib keluar zakat fitrah. Ahliyah al-ada, iaitu kelayakan mukallaf untuk melaksanakannya seperti memayyiz dan berakal. Hilangnya keahlian al-ada sama sekali, kanak-kanak dan orang gila membunuh, maka tidak dibunuh balas. Mempunyai keahlian al-ada yang kurang, seperti kanak-kanak memayyiz hingga belum balik atau lemah akalnya. Dan yang terakhir, mempunyai keahlian al-ada yang sempurna, iaitu seperti golongan balik dan berakal. Kesimpulannya, syariat merupakan jalan hidup Muslim dan merupakan ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya.
baik dalam bentuk larangan maupun berupa perintah atau suruhan, semuanya meliputi aspek hidup dan kehidupan manusia. Secara umumnya, hukum-hukum Islam dapat dibahagikan kepada dua, iaitu hukum taklifi dan hukum wadi'i. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan itu. Hukum wadi'i pula merupakan kesan yang akan kita perolehi dari pelaksanaan hukum taklifi itu. Hukum-hukum taklifi mengandungi semua perintah, larangan atau pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan itu. Hukum taklifi terbahagi kepada wajib, mandub, mubah, makruh, haram dan azimah dan rukhsah. Walaupun hukum wadi'i adalah segala yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum taklifi, namun hukum-hukum wadi'i juga terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu sebab, syarat, manik, sah dan batal. Hukum-hukum taklifi secara automatik mengeluarkan hukum-hukumnya sendiri. Tetapi hukum wadi'i tidak semestinya membawa kepada hukum-hukum tertentu. Hukum wadi'i hanya dapat mengeluarkan sesuatu hukum apabila terdapat hubungan antara dua mata pelajaran. Terdapat banyak kelebihan yang dapat kita perolehi daripada mendalami perbahasan tentang hukum ini. Melalui hukum-hukum ini, manusia dapat memahami tentang sebab-sebab suatu hukum itu dikeluarkan dengan lebih mendalam.